Baginda Nabi SAW menyebut banyak perkara tentang kebaikan bila kita makan bersama. Dalam sepotong hadis Nabi SAW, ulama-ulama tarbiyah mengambil hadis tersebut untuk membimbing keluarga. Antara saat yang baik adalah ketika kita makan bersama. Ada hadis baginda Nabi SAW makan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nabi sambil makan, Nabi melawak. Kan, hadis tu kita sebut rasanya. Nabi makan buah kurma dengan sahabat, kemudian Nabi ambil biji-biji buah kurma tu Nabi bubuh kat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nabi kata, tengok Sayyidina Ali makan punya banyak. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu pula kata, ya Rasulullah makan banyak lagi sampai biji pun telan. Nabi melawak ketika makan. Jadi makan ni, masa makan ni kita bercakap adalah satu sunnah. Ada banyak riwayat lagi. Masa makan cakap adalah satu sunnah. Kadang-kadang setengah orang kerana dia nak mendisiplinkan keluarga, kadang makan jangan bercakap. Ada tak? Nak makan ke bercakap ni? Cakap masa makan tu adalah baik sebenarnya, sunnah Nabi SAW. Tapi kita letak ni di sini di mana ni? Kita duk bincang status ni di mana? Sunanuz zawaid. Jangan kita pergi lawan sunnah taqririyah, sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah yang di atas sampai ke atas tu. Yang tu pun kena perhati juga. Bila kita kata sunnah zawaid ni sunnah-sunnah tambahan yang berkaitan dengan kemanusiaan yang ada pada Nabi SAW. Satu orang dia buat, itu terbaik kerana cinta, kerana nak cintakan Nabi, dia nak ikut Nabi, itu terbaik. Satu orang tak buat, kita tak boleh celah. Apalah, macam Yahudi makan, tak boleh kata lagu tu. Jangan kita ifrat tafrid dalam perkara ni. Satu golongan nanti melampaui batas, satu golongan nanti buat taksir lebih kurang langsung. Kita ada di pertengahan. Kita bawa umat yang belum buat ni, bawa kepada buat. Tak mencela orang yang tak buat. Tak menghina, merendahkan orang yang tak buat. Mendidik umat ni sampai dapat celik kepada sunnah Nabi SAW. Baik, kita masuk. Antara perkara yang boleh dibuat ketika kita makan ni, mendidik keluarga kita sebut. Para ulama tarbiyah mengambil daripada hadis-hadis yang menceritakan cerita kisah baginda Nabi makan, masa makan Nabi bercakap ni, menyebut kita boleh mendidik keluarga di antaranya pada waktu makan. Masa makan kita bercakap. Tapi kita terang betul-betul mendidik, bukan beletiang. Ni masa makan kan, dah kata berapa kali dah, hampa ni tak mau nak dengar. Memang dia tak duduk dah. Yang itulah first and last. Anak-anak dah besar, mereka mau pakat balik. Kita memang selalu duduk makan duduk atas meja. Hari ni niat ikhlas, semangat ni nak makan cara sunnah. Hampak supra elok-elok. Anak balik lain macam. Apa cerita? Meja makan kosong. Tak, hari ni kita makan cara sunnah. Cantik lah. Sufrah pun baru beli. Cantik dah, hampak dah. Letak sufrah pun, letak makanan di bawah. Laki dia dah lah badan besar sikit. Dia pun duk fikir, Allah nak kena lipat kaki pula. Kan? Tak apa, pengorbanan pak mentua semangat balik kuliah nak amal sunnah, dah duduk. Oh, ustaz bagi tahu daripada hadis ni kita boleh mendidik keluarga. Letak makanan, dia pun buka Mutiara FM. Kan? Aku dah kata dah apa nak jadi ke hampa anak-anak beranak. Anak hang tengok semayang macam mana. Mendidik. Yang ni bukan mendidik. Yang ni beletiak, dia nanti belah nanti. Yang ni salah. Yang kita sebut adalah pada ketika kita makan tu kita menjalin mahabbah, kita bercakap perkara-perkara yang bagi manfaat, kita mendidik dengan cara halus. Macam mana? Kita cakap 2-3 perkara yang kita nak sampaikan. Kalau kita nak menegur pun, kita menegur dengan cara yang baik. Selalu tuan-tuan, kita rasa macam kita tegur, tapi sebenarnya kita beletiang. Budak remaja, kalau remaja ni dia tak suka beletiang. Dia cukup susah nak dengar. Kita cakap 100 perkataan, 10 belum tentu melekat. Pasal dia buah pokok tempat. Dia tak dengar. Tetapi kalau kita cakap 2-3 perkataan dengan gaya bahasa yang baik, menyentuh hati dia, dia mungkin boleh berubah. Jadi masa makan adalah masa yang baik. Antara hikmah kita duduk makan bersama
kita sebut perkara-perkara yang baik. Kita boleh sebut tentang amalan Nabi ketika Nabi makan. Kita boleh cerita kisah-kisah Rasul ketika makan. Tak payahlah pergi ambil buku kita jadi bendoi pula. Dengar bapak nak cerita masa kita makan ni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak payahlah je lagu tu dan kan. Kita sebut perkara-perkara yang simple. Nabi makan selalu Nabi duduk bersama tau. Ustaz, ayah dengar ustaz cerita dia boleh menjalinkan mahabbah, kasih sayang. Kadang-kadang kita tak perasan kan, kita pasal apa kita duk rasa dalam hati kita ni kadang pasal apalah rasa nak marah. Kita duk ingat siapa ke sihir, kawan tu sihir, kawan ni sihir. Rupanya kadang kita jauh pada cara Nabi ni, kita tak nampak kadang-kadang dia jadi sebab-sebab boleh buat kita rasa macam tak bersatu. Kalau boleh kita makan selalu macam ni, bagus cukup dah tara tu. Lepas tu kalau kita syarah panjang-panjang, dia ni tak menjadi. Kan? Sikit. Ada perkara yang kita nak tegur kat anak kita. Masa ketika tu kita boleh tegur dengan cara yang sangat hikmah. Waktu lepas Isyak ni Nabi SAW ni selalu Nabi habis Isyak, Nabi tak suka bercakap malam-malam lain 3 perkara. Kalau tak suka bercakap pasal apa, Nabi habis Isyak, Nabi bercakap dengan isteri Nabi. Lepas tu baginda Nabi nanti rehat. Bagus kalau kita pun dapat tidur awal, bagus Jadi lepas Isyak ni kita duk keluar malam ni tak apa nak elok lah. Ayah kalau boleh memang tak apa nak suka lah. Sikit lah. Dia mungkin akan menyentuh dia. Tapi kalau kita tukar beraya bahasa jadi ceramah, kan? Dia nanti tak main duduk dah lepas tu. Jadi tuan-tuan, ini di antara hikmah dia. Banyak lagi yang kita boleh bentuk. Kita kena dalam menyampaikan dakwah, fiqh dakwah ni, dalam menyampaikan dakwah kita kena ada skill. Kena parah otak sikit untuk kita memikirkan kemahiran macam mana nak sampai sesuatu benda dengan boleh menyentuh hati. Kita nak tegur isteri kita sikit. Kan? Kalau suami, jangan kita pergi pakai pedang samurai pancung. Kan? Kita gunakan perkataan-perkataan yang lembut. Orang perempuan ni cukup tersentuh dengan kalimat, dengan perkataan-perkataan yang lembut. Macam kita lah juga, lelaki tewas dengan perkataan-perkataan yang lembut orang perempuan. Kan? Jadi kita guna kalimah perkataan yang lembut. Kalau kita nak tegur sesuatu pun. Kalau kita ni dapat semayang tahajud sama, bagus Kita nak tegur pasal dia duduk semayang subuh ni dengan duha sekali. Kan? Tapi kita sebut kalau kita ni bangun tahajud sama, bagus Kadang-kadang dia mesti menerima kejutan dalam dakwah ni, kan? Kita sebut kalau kita dapat bahagian tahajud sama, dia berkata subuh entah ke mana, tahajud. Tenanglah. Kan? Kehebatan seorang lelaki dalam ketenangan dia. Janganlah kita hang tu lah kan. Ni makan bersama duk cari maki. Memang tak jadi. Hang tu lah tak mau terima nasihat. Aku cakap sikit. Relax. Nak sampaikan dakwah, dia kena ada hikmah. Begitulah wanita. Wanita dia bawah suami. Isteri kalau dia tengok anak dia tak dengar cakap dia kena tengok dia dengar cakap tak suami. Cakap yang baik, yang betul lah. Kalau suami suruh beli rokok dan tak payah dengar. Contoh kan? Cakap yang baik lah. Cakap yang baik kan? Kena tengok, kena cek tengok. Yang di bawah bila nak menasihati yang di atas, dia kena guna kaedah yang betul. Dia tak boleh menasihati lagu tu. Dia adalah dengan akhlak. Dia adalah dengan ikram, memuliakan. Macam anak lah, kadang-kadang dia tengok ayah dia ada sikap-sikap yang buruk. Dia bukan boleh pergi panggil ayah kerana dia dah ada gaji, duit dah pada banyak. Dia panggil ayah nak cakap sikit. Ayah ni duk tengok duk mengumpat orang ni macam mana ayah ni. Saya duk pergi kuliah. Nak jadi bapak ke ni? Ni bahasa Penang kan. Itu cara salah tu. Ada satu orang dia beritahu, saya nasihat ayah saya tak kena. Kita pun pening. Hang bapak ke dia bapak? Bukan cara lagu tu. Dia ayah, tetap ayah. Sampai bila pun dia tetap ayah. Sekalipun dia ni seorang penyamun nombor 1 dalam kampung tu. Kira profession utama dia menyamun. Nombor 2 baru kerja. Sekalipun min haisu daripada sudut ubuah sebagai seorang bapa, dia wajib dihormati.
Satu orang dia cerita, mak dia ni kaki mengumpat. Dia baru duduk main kuliah. Mak dia ni mengumpat, duduk di rumah, cakap pasal orang tak habis lagu ni. Punya panjang dia cerita. Tu tanya duduk cerita siapa ni? Dak, mak saya lah saya duduk cerita ni Ustaz. Dia siapa? Mak. Kalau dia mak kamu, sekalipun dia adalah satu orang penzina sekalipun, itu dia dengan Allah, dia bertanggungjawab. Tetapi kamu wajib menghormati dia. Sebab dia adalah mak. Jangan duk pi try pula saat lagi kita sebut tang ni, pi duduk makan duk nasihat mak bapak tak ketahuan pula. Untuk menyampaikan mesej kepada mak bapak, dia ada kaedah yang lain. Nanti pada kesempatan yang lain kita guna. Yang paling terbaik adalah khidmat mereka. Rendahkan diri kepada mereka sampai depa tanya pasal apa hang ni lain macam sangat duk baik ni pasal apa.